Yang mengadu melalui PM ni, Ustazah, saya tengah pantang, suami saya hari-hari bawa balik perempuan. Saya kena tunggu dekat luar dengan anak-anak. Suami masuk bilik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita buat statistik. Punca masalah rumah tangga, punca tertinggi adalah punca-punca sekian list. Lepas tu keluar peratus. Setiap tahun akan buat statistik cantik supaya kita nak kenal pasti apakah punca keruntuhan rumah tangga, masalah rumah tangga. Puncanya setiap tahun tak lari, sama saja. Agak-agak apa punca dia? Okey, kalaulah ada 100 kes masalah rumah tangga, kita kira 100. Kalau 100 kes, 98% punca masalah rumah tangga berkaitan dengan solat. Kaitan dengan solat. 98%. Kalau ikut Fadilah Kamsah, saya pernah dengar dia kata handle kes masalah rumah tangga, dia bila pergi cek ada masalah dengan solat 99%. Masuk lagi tinggi, kami letak 98%. Macam itulah. Sebenarnya kita tak nampak perkaitan solat dengan masalah rumah tangga. Macam Tuan Haji bahagia. Betul kan? Alhamdulillah. Tuan Haji bahagia juga kan? Alhamdulillah. Walaupun bergaduh, mesti ada bergaduh, mesti ada selisih faham. Tetapi kerana Tuan Haji jaga solat, Allah jaga hubungan. Counseling, soalan yang kita takkan miss tanya, minta maaf encik, solat encik macam mana? Minta maaf, soalan ni saya kena tanya puan, solat puan macam mana? Baiklah, suami ni jawab, Ustazah, apa masalah saya dengan solat saya? Si encik, masalah encik, bukan masalah saya. Habis tu buat apa saya ngadu masalah pada Ustazah? Habis tu encik datang sini mengadu hal isteri encik kepada saya untuk apa? Untuk Ustazah selesai, bukan masalah saya. Saya tanya encik pasal solat, itulah masalah encik sebenarnya. Encik tidak sujud kepada Allah, encik tidak taat kepada Allah, encik jangan harap ketaatan seorang isteri. Encik tidak hormat kepada Allah, jangan encik harap anak dan isteri akan hormat pada encik. Encik tidak tunduk kepada Allah, jangan mengharapkan encik boleh menundukkan hati isteri. Saya nak bagi tahu statistik kita hari ini, masyarakat kita, terutamanya orang lelaki, minta maaf. Statistik kalau kita buat kajian tentang solat, lelaki lebih ramai tak solat berbanding perempuan. Betul. Orang muda. Ya, selamat. Kita buat soal selidik antara suami dengan isteri, lebih ramai suami tak solat berbanding isteri tak solat. Saya bagi tahu ni bukan saja-saja. Hasil daripada tu, bila JAKIM minta masa tu dengan saya, Ustazah Asma buat satu modul kaunseling syar'i, saya kata penyelesaian masalah rumah tangga menggunakan terapeutik solat. Sebab saya buat benda tu je pada klien. Saya kata encik datang mengadu list masalah encik. Masalah isteri, masalah anak, masalah rezeki, masalah tu. Semua masalah itu bila encik baiki solat, masalah tu akan selesai. Dia kata macam mana? Jangan tanya saya macam mana. Allah yang hakim, Allah yang maha bijaksana, sangat bijak untuk menyelesaikan masalah encik. Dia kata Ustazah panggil isteri saya bagi nasihat. Mustahil isteri encik nak dengar nasihat saya. Encik kahwin 15 tahun, isteri tak nak dengar nasihat. Encik sayang dia, saya tak ada hubungan apa-apa. Habis tu Ustazah nak buat apa? 2 minggu lagi kita akan buat pertemuan. Saya akan panggil isteri encik. Tapi dalam tempoh 2 minggu ni, saya minta encik solat penuh 5 waktu. Jangan tinggal. Kedua, kalau mampu encik pergi masjid. Ustazah, saya malulah tak pernah pergi masjid kat taman tu. Pergi masjid yang jauh sikit. Betul. Dia kata kenapa? Jangan tanya saya kenapa. Penyelesaiannya ada di rumah Allah. Sebab klien saya dah banyak. Encik tolong buat je. Encik akan terkejut dengan hasil dia. Kalau encik rasa betul-betul nak settlekan masalah ni, memang saya nak settle Ustazah. Sebab saya rasa hidup saya dah tak tenang. Anak saya dah entahlah macam mana. Rezeki saya tak tentu arah. Sebab apa? Yang memberi rezeki Allah ya Razak. Yang memberi kasih sayang Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud. Yang maha pengasih, maha penyayang, maha memiliki cinta. Yang beri ketenangan Allah ya mukmin, yang maha memberi keamanan. Rumah tangga encik tak aman. Sebab apa? Allah tak beri keamanan. Dan encik hakikatnya ada masalah dengan semua maha pemberi. Allah ya Wahab, yang maha memberi. Sebab itu penyelesaian encik bukannya dengan saya, bukannya paksa isteri berubah. Penyelesaian encik adalah encik dengan Allah. Dia pun dengar Ustazah ceramah. Saya nak bagi tahu, bila klien buat, dia balik,
Lepas tu tak lama, subhanallah, ada beberapa klien lelaki, bila dia baiki solat, saya kata cuba di awal waktu dan sebagainya, dia telefon dalam tempoh 10 hari, kadang-kadang tu tak sampai. Ustazah, kira tak payah panggil lah isteri saya. Betul ni, ada beberapa kes macam tu. Saya kata kenapa encik? Kira kes close, tutup lah file tu. Saya kata kenapa encik? Isteri saya tu nampak macam dah berubah lah. Saya tanya siapa yang berubah encik? Betul lah saya lah. Apa yang berubah? Saya sebab dia dah tak nak datang. Saya kata boleh encik cerita sikit mari telefon. Ustazah, saya cuba jaga solat. Saya memang nak sangat ubah hidup saya. Saya jaga solat, saya mula tak tinggal walaupun ada juga lambat. Kemudian ada satu kali tu, dah berapa hari saya solat, saya pergi masjid. Sampai di masjid, Allah temukan saya dengan seorang lelaki tua. Tuan Haji kot kan? Jumpakan dengan seorang lelaki tua. Bila saya mendengar nasihat dia, Masya Allah Ustazah, dia banyak bantu saya bagi nasihat yang sangat bernas, yang membuatkan saya insaf. Saya kata Allah buka, Allah yang Fatah buka pintu hati encik. Allah temukan dengan orang yang tepat. Kemudian Ustazah ada tu pergi masjid, yang masalah rezeki kena buang kerja, ada dapat kerja dekat masjid. Bukan kerja dengan pihak masjid, jumpa hamba Allah yang tawarkan dia kerja. Allah yang buka semua tu, Allah yang Fatah, Allah yang Maha membuka, Allah yang Maha membuka segala-galanya, dan Allah juga boleh menutup segala-galanya. Kemudian dia kata, Ustazah, anak saya, isteri saya kata, ya Allah, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu, Allah kata kepada Nabi Muhammad, kamu tidak mampu memberi hidayah kepada orang yang kamu cinta. Hidayah itu milik Allah. Jadi encik memang tepat, saya perantaraan Allah saja. Encik cari Allah, akhirnya Allah selesaikan masalah encik. Ini kalau kita baca selalu saya sebut hadis ni. Nabi bersabda, ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Ihfazillah tajidu tujahaka. Kamu jaga Allah, kamu akan dapati Allah berada di hadapan kamu. Yang bersama dengan kamu, yang akan bantu kamu bukan manusia, tapi Allah yang ada bersama dengan kamu. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu perlukan pertolongan, minta tolong dengan Allah. Wa iza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu nak minta sesuatu, minta saja dengan Allah. Ini orang Allah bagi kurniaan kepada siapa? Orang yang jaga hubungan dengan Allah. Apa dia? Jaga solat. Ada orang dah jaga solat Tuan Haji, tapi tetap bermasalah. Kita akan cek solat dia. Encik, saya minta maaf. Encik semayang, saya jaga solat Ustazah. Encik solat awal waktu ke lewat? Selalunya lewat lah, sebab kerja kan. Encik mengadu pasal anak degil contohnya kan, tapi encik lagi degil dengan Allah. Kita kan ibu-ibu, bapa-bapa, kita sendiri, jangan tengok orang lain. Kalau kita rasa macam urusan kita ni macam kelang kabut contoh, tidak ditaati, cuba tengok solat kita, sebab solat kita selalu kelang kabut. Kalau kita rasa hati kita tak tenang, tolong cek solat kita. Kita selalu solat dalam keadaan tak tenang, terhimpit-himpit waktu. Kalaulah kita rasa seolahnya cucu kita ada masalah, kita panggil dia berapa kali? 6 kali kita panggil, 3 kali kita panggil, dia buat dek je. Kita marah tak? Kita panggil, mari sini, kita pergi dekat dia. Kenapa degil sangat ni? Wan panggil buat tak tahu dia duduk main game contohnya. Betul kan? Kita mungkin ambil telefon, Wan panggil buat tak tahu ya. Cucu tu kalau dia boleh bidas balik kan Tuan Haji, dia boleh cakap, Wan lagi degil. Atuk lagi degil. Kenapa pula? Allah dah panggil setengah jam, atuk duduk tengok TV lagi. Atuk duduk main game lagi. Wan, anak saya masalah sekian-sekian. Encik, kita sama-sama cuba ubah solat di awal waktu. Nanti kita tengok kesan dia. Maksudnya sebenarnya solat itu adalah cerminan kehidupan kita. Orang yang sedang membetulkan solat, dia sedang membetulkan kehidupan dia. Lepas tu dia mengadu masalah suami dia tak bertanggungjawab, balik pukul dia, main perempuan, main judi, minum arak, macam-macam lah. Lepas tu dia kata, Ustazah, saya nak minta tolong. Minta tolong apa puan? Bagilah sikit duit, sebab anak ni, kami ni dah makan berapa, dah hampir sebulan makan nasi dengan garam saja, telur pun tak mampu. Memang saya tengok dengan pakaian lusuh, anak pun kurus. Saya kata, keluarga mana? Keluarga buang saya. Sebab dulu saya pilih suami ni, keluarga tak setuju. Jadi puan nak apa ni? Puan nak minta pisah ke apa? Saya tak nak minta pisah, saya sayang lagi suami saya. Ramai yang perempuan macam ni Sebab hidup dengan harapan. Harapan suami akan berubah. Faham ya?
Banyak kes saya, isteri mai mengadu, Ustazah, ni orang perempuan ni yang nombor 20 lebih ni Ustazah. Bukan sikit. Dah berapa kali saya dapat tangkap atas katil di rumah saya. Yang mengadu melalui PM ni, Ustazah, saya tengah pantang. Suami saya hari-hari bawa balik perempuan. Saya kena tunggu dekat luar dengan anak-anak. Suami masuk bilik. Bukan orang bukan Islam, orang Islam ni. Ustazah, saya dekat luar, anak saya tanya, ayah buat apa dengan perempuan dalam bilik? Bayangkan. Puan-puan nak minta pisah, puan nak nasihat untuk pisah. Tak Ustazah, saya sayang lagi suami saya. Kita tak boleh nak brain, orang kata tak nak brain. Kan bahasa zaman moden sekarang. Tapi kita tak duduk di tempat dia. Kenapa dia buat pilihan tu? Untuk tetap bersabar. Sebab dia tetap mengharapkan. Apa yang patut saya buat? Ustazah bagi saya amalan. Ustazah ni, saya harap suami berubah aja. Kadang-kadang kita jadi hamba lelaki. Kadang-kadang jadi hamba emosi. Kadang-kadang jadi hamba nafsu. Hakikat sebenarnya kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak bagi tahu wanita di luar sana, kalau sampai tahap suami zalim macam ni, kita selagi mana jadi hamba Allah, Allah tak akan biarkan kita. Maksudnya, mohon berpisah, jadi hamba Allah, jaga solat, kita tak akan disisihkan, tak akan dibiarkan oleh Allah. Tapi ramai yang tak kuat. Sebab apa? Dia perlu kekuatan dulu hubungan dengan Allah. Baru dia kuat nak putuskan hubungan dengan suami yang zalim macam ni. Okey, jadi yang perempuan ni dia kata, Ustazah nak buat apa? Saya tanya, puan solat tak? Saya kata saya boleh bagi RM50 sebab kita ada duit tabung. Siapa yang memerlukan immediately. Saya boleh buat surat ke Baitul Mal untuk mohon bantuan puan. Surat sokongan. Tapi saya nak tanya puan, puan nak tak bantuan seumur hidup? Saya jawab macam tu lah. Nak Ustazah bantuan seumur hidup? Muka dia bercahaya. Siapa nak bagi bantuan seumur hidup? Cukup semua cukup. Bantuan seumur hidup tu daripada Allah. Apa maksud Ustazah? Saya tanya semayang tak? Dah berapa tahun tak semayang? 3 tahun tak semayang langsung. Ni isteri pula ni. Tadi cerita suami tak semayang kan? Ustazah, saya tak semayang. Saya rasa macam dah lupa semayang macam mana. Jadi saya pun tulis kertas, tulis pasal solat. Lepas tu saya pesan bagi duit sikit, pergi beli buku pasal solat, cerita-cerita pasal solat. Ustazah, insyaAllah saya akan cuba. Tapi kita bagi juga duit belanja dia. Lepas tu insyaAllah, ya Ustazah, Ustazah tolong panggil suami saya. Ya, saya akan panggil 2 minggu lagi. Kita kan dengan doa kita handle case. Bukan kita handle case suka-suka je. Minta petunjuk daripada Allah. Kita kadang bila ada klien datang, cara berbeza. Kalau klien datang, saya kata buka Al-Fatihah. Lepas tu doa, kita minta ilham daripada Allah. Tuhan datang untuk tujuan ni. Saya tak boleh tolong apa-apa, saya tak ada daya. Tapi Allah lah segala-galanya. Kemudian tak lama, isteri ni pun sama. Dia telefon saya belum sampai temu janji. Menangis-nangis. Kisah benar ya. Ustazah, Alhamdulillah suami saya dah berubah. Boleh percaya ke? Suami main judi, minum arak, main perempuan boleh berubah dalam tempoh tak sampai 2 minggu. Mustahil bagi kita, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saya tanya macam mana suami boleh berubah? Dia start solat ni, dia jaga solat, dia buat apa yang kita suruh apa semua ni. Dia kata, Ustazah, suami saya kena buang kerja. Ya, kena buang kerja. Lepas tu Alhamdulillah suami saya cari kerja yang baru di tempat baru. Bukan kerja yang susah dapat lah. Basuh kereta, kerja kat warung ke apa. Di tempat kerja baru Allah takdirkan. Dia dapat kawan yang baru dan dia ikut apa kawan dia tu ajak. Kawan tu ajak pergi masjid, dia pergi. Kawan tu ajak solat. Saya tak tahu macam mana hati dia boleh ikut je kawan tu. Lepas tu dapat gaji hari RM20, dia bagi saya setiap hari. Saya tak tahu macam mana suami saya boleh ubah sekelip mata. Saya kata, Ya Allah, Allah ya Nur, ya Hadi, ya Haq. Allah yang maha memberi cahaya hidayah kebenaran. Kalau Allah beri cahaya hidayah kebenaran, sekelip mata hambanya boleh berubah. Kalau Allah menyekat, usahalah macam mana pun tak. Ya Allah, sebab itu kan, bila masa tu Jaki minta Ustazah, ada cadangan macam mana nak selesai masalah. Saya pun buat modul, kita kumpulkan buku, saya kata solatlah penyelesaian semua masalah. Dan sebab solatlah punca masalah semua perkara. Masya Allah. Sebab itu disebut dalam hadis Nabi kan, as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama dan tiang kehidupan. Barang siapa yang mendirikan salat, dia sedang mendirikan agama dan mendirikan hidupnya. Barang siapa yang meninggalkan salat, umpama dia meruntuhkan agama dan meruntuhkan kehidupannya. Jadi siapa pun, bukan kita tengok orang lain, kita sendiri. Orang yang bersiap awal untuk solat, dia sedang menyiapkan dirinya untuk pulang kepada Allah. Orang yang selalu siapkan diri 10 minit sebelum waktu solat, dia dah ready dah dengan ambil wuduk, kain semayang atas sejadah.
Orang tak azan lagi dia tunggu. InsyaAllah dia juga tergolong di kalangan orang yang bila Allah nak panggil saat kematian yang betul, dia diberi Allah masa untuk bersedia. Subhanallah. Solat ni dia merangkumi semua. Orang yang bersedia untuk mati kecil sebelum tidur, baca Al-Mulk, baca 3 Qul, baca zikir, dia akan bersedia untuk mati yang besar, iaitu mati yang betul-betul. Tapi kalau tidur je, main tertidur, kita bimbang, kita mati terkejut. Tak sempat settle, tak sempat minta maaf dengan suami, tak sempat settle hutang. Sebab itu dua benda. Siapa yang nak tergolong di kalangan orang yang Allah bagi masa, ruang, yang dia tahu ajal ni nak tiba, dia sempat berbuat persiapan. Antaranya ialah mereka yang bersiap awal sebelum waktu solat. Sebab solat itu jumpa Allah 5 kali sehari sebelum jumpa Allah yang sebenar, iaitu mati. Yang kedua iaitu mati kecil, iaitu sebelum tidur. Setiap malam buat persiapan. Orang yang bersiap sedia sebelum mati kecil, dia juga orang yang bersiap sedia sebelum mati yang besar. Alhamdulillah.